Fokus berita hari ini. Premier Sarawak santuni 300 asnaf di Gedong. Dua acara Sukma 2024 mungkin digugurkan. Lebih 2,000 memeriahkan pencawang elektrik kompak di Betong siap selesai isu gangguan bekalan elektrik. Raikan Aidilfitri dalam kesederhanaan. Adun Macan cadang tubuhkan APCC di daerah Kenawi. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg menyantuni seramai 300 golongan asnaf di Konstitusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong bagi mengimaratkan lagi keberkatan pada bulan Ramadan ini. Simbolik penyerahan sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh beliau dalam majlis berbuka puasa daerah Gedong di sini pada Sabtu. Dalam pada itu, Lembaga Tabung Haji Sarawak turut menyalurkan bantuan daripada mereka kepada 300 golongan asnaf yang lain. Dalam majlis tersebut, hanya 56 golongan asnaf menerima sumbangan, manakala sumbangan kepada penerima selebihnya akan diberi kemudian oleh pihak masjid dan Lembaga Tabung Haji Sarawak. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Zahari turut menyampaikan sumbangan dana projek kecil luar bandar MRP masing-masing sebanyak RM3,000 kepada 10 buah masjid, manakala 13 buah surau masing-masing menerima dana MRP sebanyak RM2,000. Jumlah keseluruhan dana MRP yang disampaikan oleh Datuk Patinggi Abang Zahari adalah berjumlah RM56,000. Usai simbolik penyerahan bantuan, Datuk Patinggi Abang Zahari yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong meneruskan program dengan majlis berbuka sebelum menunaikan solat fardu maghrib bersama penduduk Gedong. Seterusnya, beliau berkesempatan untuk menghadiri jamuan makan malam bersama dif-dif kenamaan, pemimpin akar umbi serta penduduk sekitar Gedong yang hadir pada malam itu. Majlis kemudiannya diteruskan dengan solat fardu isyak dan solat sunat tarawih sebelum Premier Sarawak berangkat pulang ke ibu negeri. Hadir sama Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Residen Bahagian Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, Pengarah Lembaga Tabung Haji Sarawak Ahmad Kasim Paid dan Pengerusi Majlis Berbuka Puasa Datuk Seri Muhammad Narodin Majais. Acara terjun 10 meter wanita dan futsal wanita dalam Sukan Malaysia Sukma 2024 kemungkinan terpaksa digugurkan sekiranya tidak memenuhi syarat. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana setiap acara sukan dalam Sukma mesti disertai sekurang-kurangnya 6 negeri. Karena untuk Sukma ni dia mesti disertai oleh kurang-kurangnya 6 negeri. Kalau kurang daripada 6 negeri untuk mana-mana acara. Jadi sukan tersebut akan digugurkan. Jadi sebab itulah we are still finalizing on that part. Ada 2-3 sukan, acara-acara bukan the whole sukan tapi acara sukan. Satu daripadanya yang saya dimaklumkan adalah diving 10 meter wanita. Saya sedih juga kerana saya tahu itu adalah satu daripada acara yang boleh mendatangkan emas kepada Sarawak. Tapi memandangkan hanya 4 negeri saja yang, kalau tak silap saya, yang mengantarkan nama atlet. Jadi kemungkinan terpaksa digugurkan. Ada 3-4 lebih lagi acara-acara yang lain yang juga mungkin terpaksa digugurkan. Futsal wanita pun juga terpaksa digugurkan kerana saya difahamkan hanya 4 negeri saja yang mengantar. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam program Juh Berambeh Sungkeh Kuching di Padang Merdeka di sini pada Sabtu. Datuk Seri Abdul Karim menambah, Jawatankuasa Penganjuran Sukma 2024 juga dalam usaha untuk memohon negeri-negeri lain agar menghantar kontijen bagi acara sukan.
Tapi kita masih lagi dalam usaha untuk menasihat negeri-negeri supaya mengantar. Jangan dilihat terlalu sangat daripada boleh menang ke tidak, tapi lebih untuk semangat kesukanan. Ya. Turut hadir Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat serta Usaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, Frederick Morshidi dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Awang Putra Yusri Awang Rizwan. Lebih 2,000 warga Kuching memeriahkan program Ju Berambih Sungkir Kuching 2024 di Padang Merdeka di sini pada Sabtu. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program ini merupakan kali kedua diadakan selepas tahun lepas dan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Katanya ketika ditemui media, beliau percaya program ini mendapat sambutan menggalakkan kerana pada hujung minggu ini, orang ramai membeli belah barang keperluan Aidilfitri sekaligus dapat menyertai program ini dengan berbuka puasa bersama-sama. Dalam pada itu, pengunjung yang hadir turut menyertai program Tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh penceramah jemputan iaitu Datuk Kazim Ilyas. Selain itu, pengunjung juga dihiburkan dengan persembahan memukau daripada juara anugerah juara lagu AJL ke-38 iaitu Amir Jahari dengan menyanyikan lagu Hasrat. Program ini merupakan anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Mahabah Kuching. Sebuah pencawang elektrik kompak pertama di Betong kini siap dan mula beroperasi sejak Jumaat lepas. Ini sekaligus menyelesaikan masalah ketidakstabilan bekalan elektrik di kawasan Kampung Melayu Betong. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar Datuk Gerald Rontap Jabu berharap kemudahan itu dapat mengatasi gangguan bekalan elektrik yang sering berlaku sebelum ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengadakan tinjauan bersama pihak Sarawak Energy Berhad SEB ke Kompleks Substation 300 kVA di Kampung Melayu Betong pada Sabtu. Masyarakat Islam disarankan untuk meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan sederhana. Dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapur berkata, langkah itu perlu bagi memastikan keperluan mencukupi pada masa akan datang. Tegasnya, jangan terlalu membazir ketika belanja dan ikutlah kemampuan yang ada. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis berbuka puasa bersama Jawatankuasa Pengurusan Masjid Al-Amin Beladin dan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Kampung Beladin pada Jumaat. Tambahnya, kemenangan pada hari Lebaran kelak adalah kepada yang menjalani ibadah dengan khusyuk di bulan Ramadan ini. Ujarnya, tingkatkan amal ibadah, solat malam, berzikir serta membaca Al-Quran kerana dengan amalan tersebut ianya akan mendatangkan pahala yang besar dan berlipat kali ganda terutamanya pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini. Dalam majlis tersebut, Razaili telah menyumbangkan sebanyak RM10,000 kepada Pawai Kampung Beladin di samping menyampaikan duit raya kepada 33 orang warga emas dan 18 orang kepada Jawatankuasa Pengurusan Masjid Al-Amin Beladin. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan, Alan Siden Geramong telah mencadangkan kepada Jabatan Pertanian Sarawak untuk menubuhkan Pusat Pengumpulan Produk Pertanian APCC di daerah Kenawit. Menurutnya, penubuhan ini kelak memudahkan para petani dalam menjual hasil tani mereka kepada orang ramai. Jelasnya, ini adalah bagi memudahkan para petani memasarkan hasil pertanian mereka. Tambahnya, ketika ini para petani di daerah Kenawit hanya memasarkan produk pertanian mereka di Pasar Tamu Kenawit. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan program Agriculture Community Outreach Agricop di Rumah Maling Sungai Maong pada Jumaat. Selain itu, katanya, beliau juga menyeru agar para petani di Dun Macan dapat menggunakan bantuan yang disalurkan oleh kerajaan dengan sebaiknya. Jelasnya, mereka boleh berhubung dengan pejabat pertanian bagi mendapatkan info terkini dan hikmat nasihat mengenai perkara yang berkaitan dengan pertanian.
Dalam pada itu, seramai 120 orang peserta telah mengikuti program AgriCorp ini yang telah dilaksanakan bermula 4 hingga 5 April 2024. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan majlis berbuka puasa daerah Gedong yang turut dihadiri Premier Sarawak pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.